Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dimuliakan dan dikasihi melalui jemputan kita pada malam ini Al-Fadhil Ustaz Zudi Matbiah selaku pengurusi tarbiyah pemuda lah. Urus Selangor. Selayang. Ya, Selayang. Urus Selangor. Masa sebut dia beruntung dia urus Selangor. Selayang sudi menjadi Pak Maon kita pada malam ini. Dalam himpunan malam Pak Maon yang ke-berapa pun anda tengok lah? 14. Ke-14. Alhamdulillah, abang dia dah sampai kali ini pula. Oleh kehadiran pun agak kurang pada malam ini sebab sahabat-sahabat sekalian tersangkut kerana hujan. Tapi insyaAllah kejap lagi dia akan hadir lebih ramai lagi insyaAllah. Oleh untuk maklumat sahabat-sahabat sekalian, kita akan beri Ustaz masa hingga 10.45 minit 10.45 sesi kuliahnya. Kemudian kita sambung dengan 15 minit sesi soal jawab. Jadi tajuk kita pada malam ini Terus istiqamah. Terus istiqamah lah. Meraih. Jadi sahabat sekalian tahu sekarang kita menghadapi satu situasi yang sangat, kalau kita tengok tu, kita rasa sebagai amilin, sebagai pendukung Islam, kita rasa keadaan itu sangat meruncing. Dan keadaan fikrah yang berterabur, yang macam-macam, yang pelik-pelik. Orang yang menjadi pimpinan, yang mengaku berjuang Islam tetapi menyokong agenda-agenda yang dibawa oleh golongan liberal dan plural. Jadi pada malam ini kita minta Ustaz sampaikan kuliah tu, maknanya untuk kita ni pegang apa Ustaz sampaikan nanti supaya kita terus istiqamah dalam memperjuangkan agama Allah di muka bumi insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, kita serah majlis ini kepada Ustaz. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadan al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, sesungguhnya mereka yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah. Summa istaqamu, kemudian mereka istiqamah dengan kata-kata mereka. Mereka tidak berganjal di atas prinsip ketuhanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu mereka istiqamah di atas jalan tersebut. Walaupun jalan tersebut tidak dihamparkan dengan kapet yang merah, dan jalan tersebut tidak dijanji dengan satu benda yang mudah, akan tetapi mereka istiqamah. Summa istaqamu, mereka istiqamah, mereka tetap teguh di atas jalan itu. Tatanazzalu alaihimul malaikah, walaupun tidak
dibantu oleh manusia, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan pertolongan Allah. Makhluk Allah Ta'ala ni kita kena ingat, bukan manusia saja. Makhluk Allah Ta'ala ni banyak. Di antaranya malaikat yang banyak menolong para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Makhluk Allah Ta'ala bukan manusia sahaja, binatang juga makhluk. Kalau orang tak tolong, tak mustahil binatang tolong. Dalam peristiwa hijrah, binatang tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekiranya kamu istiqamah di atas jalan ketuhanan, prinsip ketuhanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Ta'ala akan turunkan pertolongan Allah yang kita tak sangka dan kita tak jangka. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Lalu mereka akan membisikkan kepada kita, jangan takut, jangan bimbang. Jangan takut dan jangan bimbang. Wa abshiru bil jannah, dan mereka juga akan memberikan khabar gembira kepada kita tentang syurga. Tuan-tuan sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita duduk dalam pah ni, kita nak harap apa sebenarnya? Kita nak harap apa? Kita tak sama dengan anak muda yang duduk dalam UMNO. Kita tak sama dengan anak muda yang duduk dalam PKR. Kita tak sama dengan anak muda yang duduk dalam DAP, tak sama. Kita duduk dalam PAS kerana kita yakin dan kita beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut. Itu je. Kalau tidak disebabkan janji Allah, taubat kita tak duduk dalam PAS ni. Tambah pula hari ni. Kalau dulu okey lagi, ni mutaakhir ni, kalaulah tidak disebabkan janji Allah, taubat kita tak duduk dalam PAS ni. Kita takkan duduk. Hanya kerana kita yakin kepada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan benda yang Allah Ta'ala janji pula semua jenis tak nampak. Kalau UMNO dia janji duit, nampak duit, kita boleh pegang, boleh ambil dan boleh beli duit tu. Kita boleh guna duit tu. Tetapi duduk dalam PAS, kita hanya berpegang kepada janji Allah. Dan janji Allah pula ditakdirkan tak pernah kita tengok dan tak pernah kita nampak. Akan tetapi kita orang yang istiqamah dengan keimanan dan prinsip ketuhanan. Iman ini dengan makna yakin dan percaya. Yakin dan percaya. Berbeza dengan Islam. Islam menyerah diri. Iman makna yakin dan percaya. Yakin dan percaya atas apa? Apa yang kita yakin dan apa yang kita percaya. Kita yakin, yang pertama kita yakin bahawa Allah itu ada. Semua kita yakin. Hak kopiah merah putih pun yakin, hak songkok hitam pun yakin Allah Ta'ala ada. Hak tak pakai kopiah pun yakin. Hak ada rambut pun yakin. Hak licin lagi-lagilah yakin. Kita semua yakin Allah Ta'ala ada. Tapi cuba kita tanya. Kita tanya hak kopiah merah putih ke? Kita tanya hak tak pakai kopiah ke? Kita tanya hak tak ada rambut ke? Pernah ke tidak kita tengok Allah Ta'ala? Pernah ke tidak kita tengok Allah Ta'ala? Tak pernah. Seorang pun tak pernah tengok. Pernah tengok? Pernah tengok Allah Ta'ala? Habis itu yang kamu yakin? Yakin ke tidak Allah Ta'ala itu ada? Yakin? Baik, kamu yakin. Pernah tengok ke? Tak pernah. Maknanya kita yakin dan percaya kepada benda yang kita tak nampak. Benda yang kita tak boleh nak pergi pegang. Benda yang kita tak boleh nak pergi duduk bersama. Benda yang kita tak boleh nak selfie. Kau dah duduk tepi Allah Ta'ala selfie sikit. Tak boleh. Tak boleh. Walaupun tak nampak, walaupun tak boleh, walaupun tak segala-galanya, kita tetap yakin dan percaya Allah Ta'ala itu wujud dan Allah Ta'ala itu ada. Kalau Allah Ta'ala kita yakin, kenapa kita tak yakin dengan janji Allah? Janji Allah Ta'ala juga tak nampak dan tak yakin. Jadi kalaulah orang yang tidak ada iman, dia tak boleh duduk dalam PAS ni. Orang yang tidak ada iman, dia tak boleh istiqamah dalam PAS ni. Sebab benda yang Allah Ta'ala janji jenis tak nampak. Maka kalau kita duduk dalam PAS ni kerana nak benda, maka benda yang kita nak itu tak nampak. Maka orang yang
beriman kepada sekadar benda yang nampak, apabila dia tak dapat, dia tidak boleh istiqamah dalam perjuangan. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita tengok Nabi dengan para sahabat. Nabi dengan para sahabat. Kenapa sahabat ni sangat-sangat sayang dan kasih kepada Nabi? Sebab mereka yakin dan beriman serta percaya apabila kasih dan sayang kepada Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan kasih dan sayang kepada orang yang kasih dan sayang kepada Nabi. Sebab tu ketika sahabat bersama dengan Nabi, ketika mana para sahabat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak berani untuk berlebih-lebihan, untuk melebihkan diri mereka daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta kalau mereka lebih sekalipun, Allah Taala terus tegur. Nak gaduh-gaduh lah. Gaduh perkara biasa, berbalah perkara biasa, berbahas perkara biasa. Sayyidina Umar dengan Abu Bakar pun gaduh. Itu sahabat yang besar tu. Sahabat yang besar, orang kanan Nabi. Lebih kurang macam itulah kita sebut. Sahabat kanan di sisi Nabi SAW, Abu Bakar dengan Osman, Abu Bakar dengan Umar ni seorang sahabat yang hebat. Tapi mereka tidak pernah rasa diri mereka lebih hebat daripada Nabi. Apabila mereka rasakan diri mereka itu terlebih daripada Nabi, lantas Allah Ta'ala terus tegur. Pernah satu ketika kita sembang-sembang jadi kalau hampa nak tanya, terus tanya. Yang buat serius sangat, saya mengantuk. Bila buat muka ketat, saya lagi tidur. Sebab dia kuliah haraki jenis usra, jenis liqah fikri ni. Ini adalah di antara program-program yang sangat tenang. Sangat tenang. Tenang tak tenang, kita boleh lena dalam surah. Walaupun tenang, orang tak berapa nak minat. Orang tak berapa minat. Berbeza dengan main futsal. Main futsal ni tahu dah kalau main tu sakit kaki. Betih confirm sakit. Dah lah lama tak main, balik sekali lagi lenguh belakang. Dia tahu semua risiko tu. Tapi pantang aja. Main selalu usrah futsal, ramai. Pancing lah, pancing. 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 Pancing kan pancing? Pancing. Usrah mancing. Usrah mancing tak famous lagi sekarang ni. Yang famous sekarang ni usrah futsal. Usrah futsal. Ketua muda apa lah kan? Baik, nak ceritanya program setenang ini orang tak apa nak minat. Tapi yang jenis sakit apa semua tu, oh yang tu kalau mula pukul 10, pukul 9 sampai dah. Nak cerita sahabat tadi ni. Pernah satu ketika datang satu rombongan Bani Tamim bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi ni melantik di kalangan mereka untuk jadi ketua di kalangan mereka. Bila sampai kepada Nabi, ketika itu Umar dengan Abu Bakar ada bersama dengan Nabi. Maka apabila mereka sampai bagi tahu tentang hajat mereka, Abu Bakar sebut kepada mereka, lantiklah Al-Qaqa bin Ma'bad. Oh, nama Qaqa bin Ma'bad sebagai ketua di kalangan kamu. Nama orang ni. Nanti kok dapat anak boleh anak pun nama Muhammad pun, Muhammad Qaqa boleh kan. Tapi panggil kena beri sedap lah. Ni orang Melayu salah silap air bulan, panggil tak sedap. Mana tahu kau Ustaz Cuk Pani dapat anak. Nama dia Ayu. Saat lagi panggil macam panggil ayam pula nayang.
Kemudian apabila Abu Bakar sebut macam tu, bagi cadangan dia, maka Umar pun dia ada cadangan dia. Umar kata lebih baik kita lantik Al-Aqra' bin Habis. Nama orang juga, nama pelik-pelik. Kemudian apabila ada dua cadangan macam tu, bergaduh. Gaduh di antara Abu Bakar dengan Umar. Gaduh. Waktu tu Nabi ada. Apabila bergaduh daripada orang sahabat ni, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah. Wahai orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasul dalam melakukan ataupun dalam membuat satu-satu perkara. Apabila turun ayat ni, maka Umar dengan Abu Bakar selesai tentunya. Hormat apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akur dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan akur bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang-kadang ketegak. Kita kadang-kadang nak membetulkan diri kita. Orang lain semua salah belakang. Walaupun semua kita tahu bahawa dia salah, dia tu rasa dia betul. Kadang-kadang berlaku, menyebabkan kadang-kadang tidak istiqamah dalam perjuangan. Malah aku duduk dengan mereka kan nak dengar cakap aku, baik-baik aku duduk dengan geng lain. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aku duduk dengan puak ni, depa buat aku ni macam kain sapu kaki je. Tapi bila aku duduk belah sana, depa sanjung aku. Depa nobatkan aku sebagai hero, sebagai contoh. Jadi tak boleh jadi apa ni. Bebek aku duduk belah sana, lagi tu. Kadang-kadang benda macam tu menyebabkan seseorang itu tidak berlaku istiqamah dalam gerak kerja ni. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena tahu bahawa kita duduk dalam perjuangan yang kita sebut sebagai perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka perjuangan ini tidak henti daripada ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai Habibullah, yang disebut sebagai Rasulullah, yang disebut sebagai macam-macam gelaran kepada Nabi, title yang begitu hebat pun diuji oleh Allah, takkanlah perjuangan kita tak diuji. Macam pengusi kata tadi ni, macam-macam hari ni. Kalaulah perjuangan yang waktu tu ada Nabi pun Allah Ta'ala uji, lah ni tak ada Nabi, takkan Allah Ta'ala tak uji? Kalaulah dulu Allah Ta'ala tak uji Nabi, mungkin hari ni kita tak kena uji. Tapi dulu Allah Ta'ala uji Nabi, kita hari ni pun kena uji. Macam mana diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi. Kita kena tengok, kita kena ingat bahawa perjuangan kita ini bukan perjuangan semata-mata untuk menegakkan keadilan. Perjuangan kita bukan sekadar ataupun bukan setakat membasmi rasuah dan sebagainya, penyalahgunaan kuasa. Kalau itu sahaja perjuangan kita, contohlah suatu hari nanti UMNO tak zalim dah, UMNO tak ada rasuah dah, UMNO dah jadi bagus dah. Waktu tu kita nak lawan, kita tak UMNO, kita tetap lawan. Sekiranya mereka tidak meninggikan syariat, kita tetap lawan. Tapi kalaulah fokus kita, dasar kita hanya sekadar yang tu, nanti kalau UMNO berubah, macam mana pula kita nak pergi mana? Duduk sama dengan UMNO lagu tu. Maknanya perjuangan kita kena jelas adalah untuk meninggikan syariat. Maka untuk meninggikan syariat perintah Allah, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi ganjaran. Pasti Allah Ta'ala akan bagi ganjaran. Cuma benda yang Allah Ta'ala nak bagi itu tak nampak hari ni. Walaupun tak nampak, kamu kena yakin dan beriman kepada apa yang dijanjikan oleh Allah. Cuba kita tengok dalam perjalanan Nabi SAW untuk berhijrah. Benda yang patut kita fikir, kenapa dalam perjalanan itu yang kita semua sedia maklum, kenapa dalam perjalanan itu, yakni daripada Mekah ke Madinah, kenapa Allah Ta'ala tak sediakan burak kepada Nabi seperti mana Allah Ta'ala sediakan burak ketika mana Nabi nak naik ke langit?
perjalanan Nabi daripada Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian daripada Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Jauh ke dekat perjalanan ni? Mekah ke Palestin lebih kurang 1500 km. Jauh ke dekat? Jauh. Daripada Masjidil Aqsa nak ke Sidratil Muntaha, jauh ke dekat? Pernah pergi? So pernah pergi? Jauh. Kita pun tak tahu berapa kilometer. Tak tahu. Kalau bumi ke matahari lebih kurang 150 juta kilometer. Lebih kurang. Ini kajian. Bumi ke matahari, bumi ke langit, yang ni Sidratil Muntaha yang Nabi naik tu tak tahu berapa kilometer. Tapi mudah ke payah perjalanan Nabi waktu tu? Mudah ke payah? Mudah. Kenapa mudah? Sedangkan jauh? Mudah sebab Allah Ta'ala sediakan kenderaan yang hebat, iaitulah Burak. Burak ni kenderaan syurga. Dia boleh pi sejauh mata memandang, sekelip mata dia. Maka perjalanan ini Allah Ta'ala sediakan begitu mudah untuk Nabi SAW sampai, untuk ambil satu perkara, untuk ambil satu benda yang namanya salat. Nak ambil salat, Allah Ta'ala sediakan begitu mudah. Salat ini ibadah. Nabi tidak diganggu oleh orang Mekah. Nabi tidak disekat oleh samsin-samsin. Nabi tidak dibuat macam mana orang Mekah buat kepada Nabi dalam perjalanan itu, tak. Senang je. Nabi duduk, tengok sampai. Persoalan, kenapa perjalanan yang sama, Nabi yang sama, cuma perjalanan yang berbeza? Nabi Muhammad yang sama, Allah Ta'ala yang sama, cuma perjalanan yang berbeza. Agak dekat sedikit, lebih kurang 420 km. Kenapa Allah Ta'ala tak sediakan kenderaan yang sama? Kita kena tanya, kenapa Allah Ta'ala tak sediakan kenderaan yang sama? Kan mudah kalau Nabi duduk dalam rumah, musyrikin Mekah duduk keliling rumah Nabi itu, tiba-tiba Allah Ta'ala sediakan Burak. Nabi naik daripada dalam rumah dia, tengok-tengok sekelip mata sampai Madinah. Kan senang. Tetapi Allah Ta'ala tidak sediakan kenderaan yang mudah sebegitu kepada Nabi. Nabi terpaksa keluar daripada rumah dia. Nabi terpaksa jalan daripada rumah, melalui jalan yang tak pernah dilalui oleh orang lain. Nabi terpaksa bermalam di gua. Gua tu pula bukannya rendah, dalam keadaan diekori oleh orang Mekah. Susah. Kan mudah kalau Allah Ta'ala sediakan benda yang mudah macam tadi tu. Sebab itu kita kena ingat bahawa perjalanan Nabi ke Madinah Al-Munawwarah adalah untuk meninggikan syariat, bukan sekadar ibadat semata-mata, tetapi untuk meninggikan syariat. Maka ketika untuk meninggikan syariat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sediakan kenderaan yang mudah kepada Nabi. Maka perjalanan untuk meninggikan syariat ini, Nabi pun susah, maka kita umat Nabi pun juga akan rasa sama susah seperti mana Nabi. Maka perjalanan untuk meninggikan syariat ini tidak akan dihampar dengan permaidani yang merah. Tidak akan dihampar dengan satu perjalanan yang mudah. Maka berbahagialah mereka yang istiqamah dengan ujian itu. Berbahagia mereka yang istiqamah dengan ujian itu, kerana mereka melihat ganjaran di sebalik kesusahan yang dihadapi oleh mereka. Kalaulah orang yang bersama dengan Nabi, bersama dengan perjuangan Nabi, memikirkan untuk nak hidup senang, maka sahabat Nabi yang bernama Umair, anak orang kaya, anak orang bangsawan Mekah, anak hartawan, semua wan-wan semua dia belakang. Kaya sungguh. Nampak Umair? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, anak orang kaya.
Tapi dia meninggalkan kekayaan itu walaupun dipulau oleh keluarga dia. 1 sen pun tak dapat. Tapi dia tetap istiqamah dengan keputusan dia untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun tak dapat 1 sen pun daripada harta kekayaan dia. Waktu dia duduk dengan keluarga dia orang kaya, semua ada. Tapi bila dia berhijrah bersama dengan Nabi, keluarga dia tak bagi kat dia walaupun 1 sen. Malah pujuk pula, buat macam-macam, buat mak sakit lah, macam-macam nak pujuk dia supaya kembali semula. Tak. Dia kata, kalaulah mak aku ni hidup mati 100 kali pun dia tetap tidak akan kembali kepada ajaran yang lama, kepada agama yang lama. Kenapa mereka sanggup berkorban sampai macam tu sekali, kemudian istiqamah pula duduk dengan Nabi, tak goyang? Kerana mereka nampak yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Walaupun tak nampak pada zahirnya, mereka yakin bahawa benda itu adalah ada. Yakin mereka dengan ganjaran itu seperti mana yakinnya mereka akan adanya Allah Subhanahu wa taala, walaupun tak pernah tengok. Waktu Nabi duduk dalam gua, tuan-tuan, sebab itu saya katakan tadi, makhluk Allah Ta'ala ni bukan manusia sahaja. Mukaddimah saya sebut tadi, makhluk Allah Ta'ala bukan takat manusia, bahkan banyak lagi makhluk Allah, termasuk binatang. Maka kalau manusia tak tolong, binatang akan tolong. Waktu Nabi duduk dalam gua, tuan-tuan, Nabi masuk saja dalam gua, tuan-tuan, labah-labah buat sarang. Labah-labah buat sarang. Hak yang kambing pun semua tu, itu semua tak payah cerita lah itu. Ni hak labah-labah buat sarang. Labah-labah buat sarang, bukan buat sarang hak macam biasa-biasa dah. Dia buat yang jenis klasik punya. Dia buat yang jenis klasik. Sehingga kan waktu Nabi dia dengan Abu Bakar duduk dalam gua, orang Mekah dah sampai dah di pintu gua, Abu Bakar nampak kaki depa. Depa ni pun kalau tunduk tengok, nampak Abu Bakar dengan Nabi SAW duduk dalam gua. Ketika mana diberikan arahan oleh ketua mereka supaya masuk dalam gua, waktu tu ada seorang di kalangan musyrikin Mekah ni, orang yang pakar dalam bidang sarang labah-labah. Dia memang engineer lah, lebih kurang lagu tu lah. Dia memang pakar. Dan kalau dalam bab sarang labah-labah, jangan nak tipu dia. Dia memang pakar. Pakar tak pakar dia, ketika mana diarahkan supaya masuk, dia sekat. Dia kata tak payah masuk lah. Tak payah masuk dalam gua ni. Tak ada maknanya kita nak masuk dalam gua ni. Tidak ada apa-apa pun dalam gua ni. Pelik orang lain. Pasal apa pula? Macam mana hantar? Ni tengok sarang labah-labah ni. Dia kata sarang labah-labah ini aqdamu min miladi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sarang labah-labah ni dia kata lebih lama daripada usia Nabi, lebih lama usia daripada usia Muhammad. Aqdamu min miladi Muhammad, lebih lama daripada usia Muhammad. Mana mungkin kalau Muhammad masuk, dah tentu sarang ni akan musnah. Ni sarang labah-labah ni bukan baru ni, dia kata ni. Ni lama dah duduk kat sini ni. Tengok labah-labah dia buat rumah, dia pattern lama untuk nak selamatkan Nabi. Kita lah ni duk berebut nak buat rumah pattern baru. Labah-labah pergi buat pattern lama. Sebab semata-mata nak selamatkan Nabi SAW. Di mana labah-labah zaman kita lah ni? Di mana labah-labah itu zaman kita? Untuk nak selamatkan jemaah ini, mana labah-labah itu? Di saat jemaah kita dipanah di setiap penjuru, mana labah-labah itu? Mungkinkah kita labah-labah itu, ataupun kita masih lagi nak budiman? Ya? Muncul pula jebol lah. Banyak sungguh jebol rupanya. Aku pun daripada kecil sampai besar tak pernah tengok jebol. Lah ni boleh tengok jebol. Tapi muka-muka ni tak ada ni. Di mana labah-labah itu di saat jemaah kita diuji hari ini?
Kalau labah-labah itu boleh buat sampai ke tahap macam tu untuk mengelirukan musuh, maka di mana labah-labah yang akan menyelamatkan jemaah kita untuk mengelirukan musuh agar tak boleh nak usik jemaah ini. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita rasa macam malas laku. Nak balah pun kawan, nak kata lebih-lebih pun pimpinan. Kadang-kadang timbul rasa macam tu. Tapi kalau tak kata melampau, kalau tak balas, mereka lagi berani. Kalau kita diam, mereka kata takut. Kalau kita cakap, mereka kata lebih sangat. Semua tak kena, lebih baik kita bertindak. Tengok macam Lim Guo Eng kata kat tu jadi sindir Tok Guru. Cuba tanya dia balik. Majlis Mesyuarat Pimpinan ataupun disebut sebagai Majlis Presiden, berapa kali Presiden PKR masuk mesyuarat? Ke tak masuk? Majlis Presiden yang masuk Anwar Ketua Umum, ataupun dengan singkatannya Ketua. Ketua Umum singkatan Ketua. Nak gelap. Yang masuk Lim Guo Eng, SU Agung, bukan Presiden. Mana Presiden? Matilah Presiden Ipoh. Rasa-rasanya PAS tak pernah miss mesyuarat. Tak pernah. Kalaupun Presiden tak hadir, SU Agung pi. Kalaupun SU Agung tak pi, naik Presiden pi, ataupun timbalan Presiden pi. Tapi tu tak mana yang dia nak sindir-sindir. Tu nak sindir, patut-patut sindir Presiden PKR. Tuan-tuan, ini ujian kita. Lepas satu, lepas satu. Tapi malangnya kita ni budiman sangat. Kadang-kadang kita lebihkan orang lain daripada Pak sendiri. Apa dia? Bangang. Maka kita kena ambil bahawa ini merupakan salah satu ujian di zaman kita hari ini. Zaman 80-an ujiannya taraf 80-an lah. Lagi hebat. 90-an dia punya ujian dia taraf 90-an. Lah ni zaman kita, zaman tahun 2000 ni, ujian macam mana yang kita nak tengok pada hari ni. Dulu ujian dulu kita tak rasa. Mungkin sebab kita kecil lagi. 80-an mungkin tak beranak lagi. 90-an mungkin baru nak mula-mula nak berzina. Tahun 2000 kita dah duduk bersama. Maka setiap zaman ada ujian dia. Kalau kita tidak istiqamah, maka kita tidak akan menempuh ujian yang akan datang. Kalau kita istiqamah hari ni, kita akan lihat ujian selepas ni. Maka berbahagialah mereka yang yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila Allah Taala nak janji satu-satu benda dalam Quran, Allah Taala tak sebut ya ayuhan nas. Allah Taala akan sebut ya ayyuhalladzina amanu. Sebab orang yang beriman sahaja yang yakin dengan janji Allah. Yang tak beriman dia tak yakin. Dan apabila yakin, dia bukan setakat sanggup mengeluarkan duit dia, tenaga dia, masa dia, bahkan nyawa pun dia sanggup bagi. Kalau yakin. Saya pernah hadir dalam
ijtima' gerakan Islam di Pakistan, Jamiat Islami. Waktu tu saya kecil lagi, lebih kurang umur lebih kurang 15 tahun macam tu. Saya belajar tahfiz di sana. Dan Jamiat Islami buat ijtima' seluruh negara, termasuklah Malaysia hadir. Dia buat di Lahore, di markas Jamiat Islami Pakistan, Lahore. Macam kita Taman Melewah lah, lebih kurang lagu tu, pusat tarbiyah dia. Di antara yang berucap adalah Wakil Mujahidin Kashmir. Wakil Mujahidin Kashmir. Badan dia besar, tinggi, rambut panjang, pegang senjata. Ketua Mujahidin merangkap bodyguard kepada Qadhi Husin Ahmad. Syekh Qadhi Husin Ahmad dah meninggal dah baru ni. Dia berucap tu musim panas, dia pakai baju tentera dia tu, pakai baju Mujahidin, pegang senjata duduk macam tu. Dia berucap macam khutbah. Antara ayat yang dia sebut, agar hamara khunsi Islam zinda hotai. Dia kata sekiranya dengan darah-darah kami ini Islam itu boleh kembali gemilang, maka kami sanggup hidup mati semula 100 kali. Kalaulah dengan darah kami, dengan pengorbanan kami ini Islam itu boleh naik, Islam itu boleh tinggi, Islam itu boleh gemilang, maka kami sanggup hidup mati semula 100 kali. Maknanya lepas mati, hidup semula, mati, hidup semula, mati, hidup semula. Kami sanggup walaupun 100 kali. Kenapa mereka sanggup? Kerana mereka yakin orang yang mati dalam perjuangan ini tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak pilih mati macam mana lagi? Kita nak pilih mati sebagai mati Nabi. Nabi lepas Nabi Muhammad tak ada Nabi dah. Lepas Nabi Muhammad tak ada Nabi dah. Lepas Rasul yang namanya Muhammad tak ada Rasul dah lepas tu. Kita nak mati sebagai mati seorang awliya. Pakai dak dah kita. Tunggu jadi wali nikah je lah kalau ada anak perempuan. Nak jadi wali sungguh, pakai dak dah kita, semayang pun lewat. Semayang pun lewat. Subuh pun kadang-kadang terlepas, tak terjaga. Nak jadi wali apa? Nak jadi ulama, pakai dak dah, kecil malah mengaji. Lamai tua pun nak kuliah haraki. Nak jadi ulama, pakai tak ada nampak masa depan dah. Nak mati sebagai as-salihin, orang yang saleh, belum tentu. Witir pun tak buat dah lah ni. Witir buat malam Ramadan dulu je. Habis Ramadan, habislah witir kita. Quran pun tak pernah baca kita. Kita lebih sonok baca WhatsApp daripada baca Quran. Walaupun dalam handset ni macam-macam ada ni. Facebook ada, Twitter ada, WhatsApp ada, Al-Quran pun ada, download siap sekali dengan terjemahan lagi. Tapi persoalannya baca ke tidak? Dalam satu hari, berapa kali kita buka baca Quran berbanding dengan satu hari kita buka baca WhatsApp? Nak jadi salihin, pakai dak dah. Pakai dak. Habis itu kita nak mati sebagai apa? Hanya ada satu lagi peluang saja untuk kita dapat dan kita rasai, iaitulah mati dalam perjuangan. Mati dalam perjuangan. Kita tak boleh nak pergi Syria, kita tak boleh nak pergi Palestin. Kita berjuang sungguh-sungguh tempat kita ni, biar kita mati waktu kita tengah berjuang. Itu je peluang yang kita ada. Itu je peluang yang kita ada. Maka sebab itu orang yang yakin, maka dia tak takut untuk mati dalam perjuangan. Dia tak takut. Sebab setiap hari kita nak sebut, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semayang aku, ibadat aku, hidup aku, mati aku, semua kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kadang-kadang orang takut nak berjuang. Kenapa takut nak berjuang?
ialah orang hak berjuang ni mana ada kerja tetap, gaji pun belum tentu. Kadang-kadang nak menikah, bakal mak mertua tanya kerja apa, malu nak abang kerja sepenuh masa ngapa. Tak pergi mak mertua, bakal mak mertua tanya gaji berapa. Kadang-kadang kita fikir bahawa bekerja dengan perjuangan ini seolah-olah kita mencampakkan diri kita dalam kebinasaan. Ada demonstrasi, pergi demonstrasi, pakai baju unit amal pula, duduk depan sekali. Kalau gas pembedih mata mereka kena dulu. Pimpinan ada yang duduk belakang, unit amal duduk depan sekali. Kalau polis tembak, kena hak depan, bukan kena belakang. Maknanya risiko itu tinggi. Tak payahlah jadi unit amal. Tengok unit amal, kerja apa pun banjir, pergi tolong banjir. Itu je lah. Gaji berapa? Gaji apa? Duit diri pula dah nak pula. Baju pun kena beli. Dah lah berkhidmat dah, baju pula kena beli, seluar kena beli. Kadang-kadang kita rasa bahawa kita seolah-olah menempah risiko untuk bersama dengan gerakan Islam, dengan perjuangan. Tuan-tuan, pernah satu ketika Nabi bersama dengan para sahabat, dan yang ada bersama ketika itu adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini seorang sahabat yang mana Nabi SAW ketika mana dalam peristiwa hijrah, unta Nabi berhenti rumah dia, menunjukkan bahawa Nabi bermalam di situ. Bukan nak cerita yang tu, nak cerita satu hari Nabi bersama dengan para sahabat yang lain, dan di antara sahabat yang ada adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Waktu tu kebanyakan peperangan Nabi dengan para sahabat menang belakang. Maka banyaklah dapat ghanimah, banyaklah dapat benda hasil daripada kemenangan. Hasil daripada menang ni banyaklah benda yang dapat tu, kemudahan-kemudahan dan sebagainya. Jadi timbul perasaan main dalam hati para sahabat ni, cukuplah lepas ni kita tak hidup juang dah. Benda yang ada ni kita guna dulu. Kita perelokkan kebun kita, kita perelokkan rumah kita. Kita jangan lagi mencampakkan diri kita ke arah kebinasaan. Bagi orang lain lah pula berjuang, kita dah lalui dah, kita dah dapat dah sedikit kesenangan ni. Bila lagi kita nak guna kesenangan ni? Ada sahabat yang berbisik-bisik, tak perlulah kita berjuang, cukuplah setakat ni kita rehat dulu kot, sebab kita dah menang banyak dah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Apa maksud ayat ni? Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Maksudnya, jangan kamu tinggal daripada berjuang. Orang yang tak berjuang itulah mencampakkan diri mereka ke dalam kebinasaan. Maknanya sangkaan mereka, bisikan mereka yang tak nak pergi jihad, itu salah, menyeleweng, tafsiran yang salah. Lantas Abu Ayyub Al-Ansari bantah sahabat-sahabat yang duk bisik benda-benda lagu tu. Dia kata, apa ni hampa nak buat tafsiran ikut kepala sendiri? Satu tafsiran yang salah. Sebenarnya orang yang tidak berjuang itulah yang mencampakkan diri mereka ke dalam kebinasaan. Kelak mereka akan disambar oleh api neraka. Sebab itu Abu Ayyub Al-Ansari walaupun dia tua,
seorang sahabat yang tua. Apabila dia mendengar kata Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, la tuftahunnal Qastantiniyah wala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu dhalikal jaish. Pernah satu ketika dia duduk dengan Nabi, tiba-tiba dia dengar Nabi sebut benda ni. Nabi sebut suatu hari nanti la tuftahunnal Qastantiniyah, akan dibuka kota Konstantinopel ataupun disebut sebagai Istanbul pada hari ini. Wala ni'mal amiru amiruha, raja ketika itu, sultan ketika itu adalah sultan yang terbaik. Wala ni'mal jaish dhalikal jaish, dan tentera ketika itu adalah tentera yang hebat. Bila dia sebut Qastantiniyah, maka Abu Ayyub Al-Ansari mewasiatkan ataupun mengungkapkan kata-kata yang dia akan ke sana. Sekiranya dia mati, jangan dipulangkan jenazah dia ke Madinah. Dia ikuti hidup dia panjang. Abu Ayyub ni dia umur panjang. Dia pergi ke sana sebab dia yakin dan percaya dengan janji Nabi SAW. Dia pergi berjihad di sana. Takdir Allah, dia memang mati di sana. Bila dia mati di sana, dia wasiat sebelum itu jenazah dia jangan sekali-kali bawa balik ke Madinah. Kebumikan di sana kerana dia nak dengar tapak kaki kuda yang bertempur di atasnya. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Nabi ni yakin, tuan-tuan yakin. Sebab tu mereka sanggup sampai ke tahap macam tu. Kita yang duduk dalam PAS ni tuan-tuan, tambah pula duduk dalam unit amal pula. Kalau tak yakin tuan-tuan rugi ya. Kalau kita tak yakin tuan-tuan rugi ya. Kita dalam kerja tak dapat apa dah. Kemudian kalaulah tidak istiqamah dan tidak ikhlas dengan apa yang kita buat, tuan-tuan, rugi, sangat-sangat rugi. Sebab kita dah habiskan tenaga, kita dah habiskan masa, kita dah habiskan duit, tiba-tiba kita tak dapat ganjaran yang Allah Ta'ala nak bagi. Allahu Akbar. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya unit amal ni tuan-tuan. Satunya nama tu amal. Dia buat satu-satu kerja tu confirm kerana Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang lebih mulia unit amal daripada pimpinan yang duduk di atas. Kadang-kadang lebih mulia unit amal daripada pimpinan yang duduk di atas. Kalaulah ketika mana saat mereka bertugas sebagai unit amal itu, mereka bertugas yang pertamanya dengan penuh keikhlasan, yang keduanya sambil berzikir kepada Allah. Tapi kalau sambil duk mengutuk orang tak jadi. Maki amun. Kita usah tahu. Kita usah tahu. Dah tak tahu. Ustaz nak kenal tak? Orang tahu je. Maki Jepun tak apa kan? Maki Jepun tak apa, sebab Jepun ni satu makhluk yang jahat. Kalau tak percaya tengok cerita Piramli. Hak jahat Jepun lah tu. Tapi saya tak masukkan siapa-siapa. Tapi kalau kata Jepun memang jahat. Betul, kalaulah ketika mana kita bertugas tuan-tuan dengan penuh keikhlasan, kita keluarkan peluh tuan-tuan, peluh tu akan jadi saksi di depan Allah Ta'ala. Peluh yang keluar kerana kita menjaga jemaah tuan-tuan, peluh tu akan jadi saksi di depan Allah Ta'ala. Mata yang berjaga malam tuan-tuan, mata yang berjaga malam hanya kerana nak jaga jemaah tuan-tuan, mata itu tidak akan menangis di akhirat di saat semua mata menangis. Sebab tu kalau sarungkan baju unit amal dengan penuh keikhlasan, jaga akhlaknya, jaga tutur katanya, sambil-sambil beristighfar pula Allah. Tadi ada khutbah paling pendek tadi.
Lepas khutbah ada orang daripada Johor mai jumpa. Jemaah daripada Johor. Dia mai ziarah siapa tu. Lepas turun daripada mimbar tu, anak sembahyang sunat. Lepas sembahyang Jumaat, anak sembahyang sunat. Perasanlah ada orang mai duduk tepi dengan pakai seluar semua baju dalam semak. Kita tengok duduk sembahyang, dia duduk tengok atas mimbar tu. Dia tengok macam tu. Tak apalah, habis sembahyang dia main jumpa. Dia kata, "Ustaz, khutbah tadi best lah." Anak tanya apa saya bang? Dia kata satunya pendek, yang keduanya jelas yang nak disampaikan tu. Lepas tu tanya dia, tak pernah dengar khutbah dia? Dia tak ada, dia main pada Johor. Anak tanya nama khutbah lagu ni. Anak cerita dua benda je dalam khutbah tadi. Yang pertamanya tentang la haula wala quwwata illa billah. Yang keduanya istighfar. Bayangkan unit amal yang menyarung baju unit amal sambil bertugas, sambil sebut dua perkataan ni. Ya. Sahabat, kenapa ketika mana kita mendengar perkataan hayya 'alas salah, lalu kita menjawab dengan perkataan la haula wala quwwata illa billah. Waktu perkataan lain kita ikut sama dengan Tok Bilal. Allahu akbar, Allahu akbar, kita sebut Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita pun asyhadu an la ilaha illallah. Tapi ketika mana hayya 'alas salah, kita sebut la haula wala quwwata illa billah. Sebab apa? Sebab hayya 'alas salah mengajak orang untuk sembahyang. Bukan kata mengajak diri kita, bahkan nak ajak orang. Sembahyang ni benda baik ke tak baik? Benda baik. Nak ajak orang supaya buat benda baik. Kadang-kadang kita tak dapat, ajakan kita itu tidak tercapai, maka kita sebut la haula wala quwwata illa billah. Kadang-kadang kita dengar azan, kaki kita tak mampu untuk melangkah pergi. Kaki tak mampu untuk melangkah pergi sembahyang. La haula wala quwwata illa billah. Maknanya kita tidak ada kekuatan melainkan kekuatan yang Allah Taala bagi. La haula wala quwwata, aku tidak ada daya upaya, aku tidak ada kekuatan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Unit amal kadang-kadang kena tugas jaga parking, tuan-tuan. Jaga parking, jaga jalan raya. Kadang-kadang orang tak pandang sangat, kita jaga pintu, kita tak bagi orang masuk, kadang orang marah kita, maka kita tak mampu. La haula wala quwwata illa billah. Tapi kalau kita maki sama, takut habis takat tu je lah. Allah Ta'ala nak bagi dah, tengok-tengok U-turn balik. Sebab kita nak ajak orang ni, kadang-kadang kita tak mampu. Kita nak buat satu-satu benda, kita tak mampu. La haula wala quwwata illa billah. Pernah satu ketika sahabat Nabi bernama Aus bin Malik, anak dia ditawan oleh tentera musuh, tak balik rumah. Maka dia pun pergi jumpa Nabi, bagi tahu dan mengadu kepada Nabi. Bila mengadu kepada Nabi, Nabi sebut apa? Falyukthir min qawli la haula wala quwwata illa billah. Nabi kata perbanyakkanlah perkataan la haula wala quwwata illa billah. Maka dia ulang sebut benda tu. Bila sampai rumah dia, bini dia bagi tahu kata anak dia dah balik. Dia tak percaya. Dia kata mana mungkin anak kita akan balik, ditawan oleh pihak musuh. Tiba-tiba dengar anak dia bagi salam. Tuan-tuan, bayangkan kita sedang bertugas, kita tak maki orang, kita tak marah orang, kita bekerja dengan penuh al-amalu lillah, sambil kita sebut benda-benda tu Allah. Kita nak harap apa lagi? Nak harap sedekah, kita sedekah pun tak banyak mana. Tabung main kadang-kadang senyum je. Senyum kat tabung. Pasal apa senyum? Akan senyum kan sedekah. Lagu tu je kita. Kita nak harapkan pahala apa lagi, tuan-tuan?
Maka kita ambil yang mudah-mudah macam tu je lah. Kita ambil yang benda-benda yang mudah macam tu. Yang keduanya ana sebut dalam khutbah tadi tentang istighfar. Imam Ahmad bin Hanbal, seorang imam yang hebat. Bukan setakat dia hebat, malah dia hafal lebih daripada 1,000,000 hadis. Bukan setakat matan hadis bersama dengan sanad. Kita matan pun belum tentu. Innamal a'malu binniyat je, itu je lah. Dia 1,000,000 sekali dengan sanad. Pernah satu ketika dia mengembara mencari ilmu, dan dia terasa letih. Dia pergi untuk beristirahat dalam satu masjid. Bila masuk dalam masjid, nak tidur dalam masjid, tiba-tiba Tok Siak tak bagi. Tok Siak tak bagi. Bila Tok Siak tak bagi, tak apalah. Dia pun keluar daripada masjid, pergi duduk di tepi masjid. Kita duduk dekat tiang kat luar lah, tiang luar. Duduk rehat situ. Mari pula Tok Siak tadi. Tak bagi juga duduk kat situ pun. Tuan tak bolehlah duduk kat sini. Kalau tuan tidur kat sini apa semua, nanti ramailah orang akan main tidur kat sini. Ingatkan zaman kita je tak bagi tidur dalam masjid. Dulu pun ada dah perangai ni. Tiba-tiba main seorang hamba Allah. Dia pun tak kenal hamba Allah ni. Hamba Allah Ta'ala ni pun tak kenal Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Maka hamba Allah Ta'ala ni ajak Imam Ahmad ni supaya balik pergi tidur rumah dia. Jomlah saya bawa tuan ke rumah saya. Imam Ahmad pun ikutlah. Letih ikut. Memang letih sangat lah. Letih ni nak tidur lah. Letih je tidur. Kita tak letih boleh nak. Bila sampai rumah hamba Allah Ta'ala ni, masuklah rumah, rasa panas. Kawan nak tidur, tiba-tiba rasa panas, tak boleh lena. Intai-intai lah tuan rumah ni, buat apa rumah jadi panas macam ni? Rupanya hamba Allah Ta'ala tadi, rumah dia tu adalah tempat buat roti. Dia ni penjual roti. Bila penjual roti, maka rumah tu ada tempat bakar roti. Bila ada tempat bakar roti, maka rumah tu akan jadi panas, bahang daripada bakaran roti tu. Maka Imam Ahmad tengok je daripada jauh. Dia duk kisah roti sambil istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kisah roti, kisah tepung sambil istighfar. Astaghfirullahalazim. Maka Imam Ahmad pergi dekat hamba Allah Ta'ala tadi ni. Dia tanya, dah lama ke kamu duk buat macam ni? Maknanya kamu sebut apa waktu duk kisah roti tu? Dia kata, aku sebut astagfirullah, aku istighfar kepada Allah. Dah lama ke kamu duk buat macam ni? Dia kata, lama dah. Apa keistimewaan dia? Dia kata, alhamdulillah, perniagaan aku semakin maju dan segala urusan aku Allah Ta'ala permudahkan. Dan doa aku ni tak pernah Allah Ta'ala tak makbul. Dia sebut doa aku ni, dia kata, tak pernah Allah Ta'ala tak makbul. Aku rasa doa aku ni sentiasa dimakbulkan Allah. Cuma tinggal satu je, tinggal satu lagi doa aku yang Tuhan tak makbul. Imam Ahmad tanya, apa yang tak makbul tu? Dia kata, dah lama dah aku berdoa ni supaya Allah Ta'ala ketemukan aku dengan seorang hamba Allah yang hebat dalam kota Baghdad ini, iaitulah Ahmad bin Hanbal. Aku dah berdoa lama dah supaya aku ni nak sangat-sangat bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, tapi Allah Ta'ala tak makbul lagi doa aku yang ni. Maka Imam Ahmad kata, sebenarnya doa kamu telah pun dimakbulkan oleh Allah, kerana akulah Ahmad bin Hanbal. Allahu Akbar. Bayangkan, kisar tepung tu boleh istighfar. Takkanlah kita sambil-sambil jaga parking tak boleh nak istighfar? Takkanlah kita bertugas yang kerana Allah ni, ini amal kan kerana Allah.
Kan nasyid amal kan al-amal 3 kali sebut kan. Al-amal, al-amal, al-amalu billah. Tugas kita memang kerana Allah. Al-amal, al-amal, al-amalu lillah. Bahasa Arab ni kalau dia ulang banyak kali maknanya takkid. Takkid ni maknanya sungguh-sungguh kerana Allah. Patutnya sebut al-amalu lillah sekali je. Ni tak al-amal, al-amal, al-amalu lillah. Bersungguhnya nak cerita kata memang kerja kami ni kerana Allah. Bila kerana Allah, kita jaga sungguh-sungguh, tak masuk unsur-unsur yang kita nak sebut tadi tu. Allah Akbar. Maknanya ganjaran untuk unit amal lebih banyak daripada ganjaran pimpinan yang duduk di atas minta. Maka kalau istiqamah macam ni, kita memang kita lah yang akan meraih ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cukup setakat tu. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ini, sembang-sembang santai ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang banyak kepada kita. Wallahu alam. Kalau ada soalan, falyatafaddal. InsyaAllah. Barang satu dua soalan yang saya dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, Kalau boleh jawab, nak jawab ke tak boleh? ni bukan soalan kot, ni permintaan je lah kot. Kalau sebelum ni ceramah kita kenalkan lah ceramah tu. Mungkin ada ramai sahabat kita tak kenal Ustaz. Oh. Segi latar belakang pendidikan, mungkin ayah Ustaz sendiri tu apa pernah terlibat dalam Mali sebagainya. Jelas sedikit Ustaz tentang Ustaz. Baik. Nama anda macam dalam banner tu lah kan, semua tahu kan. Saya sebut lah. Nama dah, dia maklum dah. Cuma Anda ni berasal daripada Bali Kedah dan mendapat pendidikan awalnya di Sekolah Muhammadiyah. Sekolah Muhammadiyah. Jadi asas dari Syekh Ustaz Libya. Kemudian melanjutkan pengajian di Ma'had Tafiz Mansurah Gamsi, Mansurah Lahore, Pakistan. Kemudian anak ke Mesir. Kemudian balik berkahwin apa semua, bawa seorang. Lah ni duduk di Bandar Tasik Puteri Rawang. Di Selayang ditaklifkan sebagai esko Dewan Pemuda PAS kawasan serta dengan urusan ulama. Jadi dia buat kerja macam tu dia lah, sebagai imam. Itu je lah. Keluarga. Ayah Ana dah meninggal dah. Ayah Ana meninggal pada tahun 2001. Meninggal ketika sedang memberi kuliah subuh di Perlis. Tengah dia bagi kuliah subuh tu, yang menariknya waktu Ana tak ada, waktu ayah meninggal ni Ana tak ada. Ana duduk di Pakistan. Abang Ana Yusni pun duduk di Pakistan juga. Yusni Makbiah duduk Pakistan juga. Kami anak lelaki ni duduk di Pakistan lah, duduk belajar lagi waktu tu. Ayah meninggal. Cuma kami dapat tahu cerita tentang kematian ayah, macam mana keadaan dia daripada pembantu ayah. Pembantu ayah yang duk bawa dia pergi sana sini tu. Cuma yang tertariknya cerita dia ni, waktu ayah meninggal, waktu pagi subuh 5 hari bulan 5 tahun 2001, pagi subuh hari Sabtu. Waktu dia nak meninggal tu, dia daripada Penang, kuliah di Penang, kemudian terus ke Perlis. Di Penang kuliah maghrib, kuliah subuh esok tu di Perlis. Maka sahabat dia yang bawa ni bawalah. Lepas sampai, sahabat ni tidurlah kat tepi masjid tu, kat tepi macam sini tempat kuliah, tepi tu ada tidur tepi tu lah. Tapi dia pun tidur macam tu lah. Dia dengar apa yang arwah ayah dia cerita. Waktu mukadimah tu dia kata, sebab jemaah tak ramai, kuliah subuh kan jemaah tak ramai. Masjid pula masjid kampung, bukan masjid biasa kot bandar, masjid kampung. Orang kampung ni nak pakai jubah payahlah. Tak berani nak pakai jubah orang kampung ni, sebab takut nak tolak jadi imam. Jadi yang mai tu tak ada langsung pakai jubah, semua biasa pakai baju Melayu, pakai baju kurta macam tu lah. Yang pakai jubah ayah nak seorang tu. Tapi yang dia sebut tu, dia kata bila lepas mukadimah tu dia kata
awak hari ni ramai sangat pakai jubah. Ada sebut itu. Awak yang hari ni ramai sangat pakai jubah ni. Hak yang bawa kereta ni, hak pemandu ayah ni, pembantu ayah ni, dia pun jenguk kepala masuk dalam masjid, tengok siapa pakai jubah. Dia kata, ish, Pak Tih ni melawak kot. Ayah dia apa panggil Pak Tih. Dia kata, Pak Tih ni melawak kot. Tak apalah, dia pun masuk kepala balik lah. Tidur lagu tu. Tengah-tengah dia kuliah tu dah, dia jatuh kepala dia macam tu, meninggal waktu tu. Cuma hak dia nampak jubah putih tu, Allah Alam, kita tak tahu lah sebab dia mati dah. Kalau dia ada mungkin kita boleh tanya. Dia mati dah. Itu dia antara benda yang sampai hari ni pun nak black lah. Tapi memang ayah nak sebut sungguh benda tu. Dan orang nak bawa tu lagi pun ada, pergi tanya dia boleh cerita. Kemudian dia ni sebenarnya dia nak mati syahid. Ayah ni dia nak mati syahid. Dalam peristiwa Bali dia terlibat lah. Dia terlibat dalam peristiwa Bali ni. Dia di antara mangsa yang paling banyak kena peluru. Paling banyak kena peluru. Berapa peluru? 14 das. Peluru apa ni? Peluru N16. Bukannya peluru cap belum apa semua tu. Bukan peluru terung dah. Ni peluru N16. Siapa yang keluarkan peluru tu? Doktor. Doktor keluarkan satu persatu. Doktor bilang 14 biji. Tak mana kena? Sini tembus. Sini tembus. Kena sini tembus. Dan memang berlubang lah. Memang bahu dia kat sini berlubang. Sini patah, sini putus, banyak lah. Semua kena belah depan. Cuma yang menariknya, ni anda dengar daripada mulut ayah sendiri lah. Dia kata waktu doktor colek buang peluru tu, dia rasa sikit pun tak rasa sakit. Dan doktor tu tak bius. Doktor tak bius. Doktor pun pelik, pakcik tak sakit ke? Ayah kata tak sakit, sedap. Colek lagi, colek. Bagi pula, colek. Dia kata sedap. Dan ayah anak ni dia tak pengsan. Daripada awal kejadian sampai last orang angkat dia. Dia ni di antara masa yang tengok daripada awal sampai last. Sebab dia tak pengsan. Walaupun kena 14 biji, tak pengsan. Logik akalnya M16 ni kena sebiji pun mati lah. Betul tak? Kalau tak percaya, try tengok lah. Dada boleh robek, boleh tembus. Sebab peluru M16 ni dia jenis musim. Tapi itulah kuasa Allah mengatasi segala-galanya. Dia tak mati dan dia merupakan saksi utama kejadian. Sebab tu bila dia keluar daripada hospital, di hospital ni duduk atas katil, digari dan dirantai macam buruk. Mak anak cerita, waktu mak anak bawa anak pergi tengok ayah ni, anak takut, ayah nak ambil takut sebab apa? Mak cerita ni, anak takut sebab tengok rantai tu. Bukan tengok darah tu, tengok rantai tu takut. Kaki rantai di tiang katil, tangan rantai macam penjenayah besar. Padahal kalau tak rantai pun dia akan boleh buat apa? Ni tembus, sini patah, sini putus. Tapi dia rantai macam tu. Sebab tu bila keluar daripada hospital, ditahan dalam ISA dan sebagainya, dia kata benda tu memang seronok sangat-sangat. Kita pun pelik, seronok apa benda tu? Kita pun pelik, seronok, dia kata seronok. Sebab tu bila lepas tahanan apa semua, kerja dia tu berdakwah, sebut benda yang betul, tak kira tak takut kat siapa. Dia kata memanglah ada orang nak macam-macam lah, orang nak buat kat dia ni macam-macam lah. Dia kata aku nak takut apa? Aku peluru pun dah kena, aku nak mati, tapi aku tak mati. Hampa aku nak buat bagi aku mati, sangat-sangat cantik. Memang hari tu aku nak mati, tapi tak mati. Lah kalau hampa nak buat bagi aku mati, lagi cantik. Sampai amno aku tak reti nak buat apa. SB ada ikut ayah nak daripada lepas kejadian. Sampailah SB tu, orang panggil dia SB. Dia tu anak pun tak tahu dia nama apa. Kami pun panggil dia SB. Memang dia SB sungguh. Last kali berubah pun panggil SB lagi. Itu sikit sebanyak. Aku nak letak panjang, Allah.
Ya, betul. Cuma gitulah orang kata apa? Kadang-kadang kita tengok kan pejuang-pejuang Islam, pejuang-pejuang mujahidin apa semua ni, kadang-kadang mereka ni kena teruk, muka hancur, kena bom ni, tapi waktu nak mati mereka senyum. Kenapa mereka senyum? Yang tu persoalan yang kita kena tanya. Kenapa mereka senyum? Kenapa mereka senyum? Mungkinkah Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk apa yang Allah Taala janji, menyebabkan mereka tersenyum melihat janji Allah Taala itu? Biasanya orang yang mati, Ustaz Mat Lutfi dan sebagainya, anak rapat dengan Ustaz Mat Lutfi, dan anak selalu berhubung dengan dia pun, dan dengan 2-3 orang JB yang ada kat sana pun kadang-kadang berhubung, daripada minta duit dan sebagainya, tak tahu. Kadang-kadang waktu nak mati tu lepas senyum. Maka jangan bimbanglah kita yang tak boleh pergi berjuang sana ni, berjuang sungguh di tempat kita ni, jaga semua jemaah ni, jaga daripada anasir-anasir munafik dan sebagainya. Bukannya tak ada. Nabi pun tak bantah Umar sebut munafik kepada Hatib bin Abi Balta'am. Umar nak pancung, Umar kata ni munafik. Cuma Nabi tak lagi pancung, tapi Nabi tak nafikan apa yang disebut oleh Umar. Maknanya kalau di zaman Nabi pun ada macam tu, zaman kita lagi-lagi lah. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz. Antara yang penting pada malam ini, bahawa kita sewajarnya istiqamah dalam perjuangan, kita yakin pada janji Allah. Kemudian sebagai amilin ini, kita banyakkanlah berzikir la haula wala quwwata illa billah, dan juga istighfar. Boleh, insyaAllah. Anda yakin dan percaya sahabat-sahabat boleh beramal dengan apa yang Ustaz sarankan, tapi jangan hak terlalu. Kalau hak Pak Jempol terlalu, hilang semua. Jadi kalau kita perbaiki diri kita dalam kita buat kerja jemaah ini, semoga amalan kita ini tidak menjadi amalan yang disebut amalan yang sia-sia. Ya, amalan yang kita pernah, kita berjuang, kita buat kerja, habis masa, tenaga, wang ringgit, kita tinggal anak isteri kita buat kerja sungguh-sungguh, tapi akhirat besok kita tak ada apa-apa yang untuk dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga ada sedikit pengumuman pada esok jam 1 hari. Programnya bermula 2 petang. Kita ada program untuk ekonomi sahabat-sahabat. Kita ada program kopi kifayah, di mana kopi ini adalah pengasas dia adalah salah seorang pada Amal Pahang, Abang Hisham Zamri. Kalau tuan-tuan ingat, sahabat ingat, dia orang yang kena tangkap masa KLCC, perempuan di KLCC bersih 3. Dia antara orang yang ditangkap lah. Jadi dia berminat untuk kembangkan kopi kifayah tu. Jadi dia beri peluang kepada sahabat-sahabat amal wilayah untuk mendapat pendapatan daripada bencana pendapatan pada kopi tu lah. Kalau tuan-tuan tengok gambar kopi tu, dia sebiji macam Starbucks tu kopi. Sebiji, cuma Starbucks jual mahal, belah-belah kan. Satu cup tu 15. Dia sama, serupa, tapi dia produk Muslim dan lebih murah. Mungkin kita boleh jual dalam RM4. Jadi sahabat-sahabat berminat untuk bencana pendapatan dari kopi kifayah ini besok. Dan juga promosinya, dia akan bagi 1 cup surat untuk rasa di sini, InsyaAllah. Yang keduanya, kita ada program wacana pengukuhan akidah pada hari Selasa 11 hari bulan 11. Jadi sahabat-sahabat amal wilayah diminta bertugas pukul 6 petang, kita dah berada di lokasi. InsyaAllah lengkapan macam biasalah. Yang ketiganya, Jabatan Amal Wilayah Persekutuan akan melaksanakan kem remaja di Kem Nur Ramadan di Tanjung Malin pada 12, 13 dan 14 Disember. Terbuka kepada remaja lelaki berusia 12 hingga 18 tahun. Yuran RM50. Siapa berminat segera, kerana tempat pendaftaran terhad kepada 50 peserta sahaja. Jadi saya yang lain semua ditulis tu. Untuk hiburan akan datang, kita ada Ustaz Syarhan Humaizi, Ketua Pemuda PAS Negeri Selangor. Tajuk Pak Makmum Muda datang, Pak Makmum Muda. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz atas
isi-isi kuliah yang kita rasa akan mendidik kami menjadi amilin yang lebih ikhlas dan istiqamah dalam perjalanan ini. InsyaAllah kita tangguh majlis kita dengan tasbih kifarah dan surat al-Asr.